Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Dr. Rosnani dan rakan-rakan seperjuangan. Hari ini kami dari kumpulan A akan membentangkan kajian tindakan untuk intervensi baca ke beca. Seperti yang anda lihat di skrin, ahli-ahli kumpulan kami adalah Nabilah, saya sendiri Zatil, Syakila, Inayah dan Amira. Okay, kita mulakan dengan pengenalan dan latar belakang. Saya telah mengajar di SK Bukit Tiu selama 4 tahun. Ia berada di bawah PPD Machang. Ia dikira sebagai sekolah luar bandar. Kebanyakan ibu bapa adalah pekerja yang sama ada petani atau penoreh getah, iaitu boleh dikira macam orang kampung lah. Terdapat 4 kelas yang terdiri daripada pelajar tahun 1. Berdasarkan pemerhatian dan analisis ujian awal tahun, saya dapati terdapat 6 orang murid yang gagal menguasai kemahiran asas membaca suku kata terbuka. Macam yang kita tahu, membaca merupakan asas dalam berilmu, dalam pembelajaran, terutama sekali bagi subjek bahasa Melayu lah. Kegagalan untuk membaca dikira sesuatu yang tidak wajar bagi pelajar zaman sekarang. Jadi, intervensi baca ke beca diperkenalkan untuk meningkatkan kemahiran murid tahun 1 Mutiara membaca suku kata terbuka bahasa Melayu menggunakan kaedah fonetik. Kaedah fonetik ni adalah kaedah yang membunyikan. Mereka tidak perlu mengeja satu persatu, tapi mereka membunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyakila akan membentangkan tentang refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Bahasa Melayu, dapat diperhatikan kebanyakan murid tahun 1 sudah mengenal huruf dan membaca perkataan dua suku kata. Tetapi ketika sesi membaca beberapa perkataan Bahasa Melayu dalam lembaran kerja, terdapat beberapa murid yang masih gagal menguasai kemahiran membatangkan dua suku kata mudah yang terdiri daripada pola KV-KV. Pelajar ini seperti memencingkan diri dan tidak berminat apabila aktiviti membaca dijalankan. Dari pemerhatian, responden sudah menguasai kemahiran mengenal huruf vokal dan huruf konsonan dan boleh membunyikan suku kata tunggal dengan betul. Tetapi apabila digabungkan dua suku kata terbuka untuk membentuk satu perkataan, mereka mengalami kesukaran menyebutnya dengan tepat. Mereka sering lupa untuk membunyikan suku kata pertama semasa mahu menggabungkannya dengan suku kata kedua tersebut. Pernah digunakan kaedah latih tubi dengan meminta responden mengeja dan menyebut suku kata pertama secara berulang-ulang diikuti dengan suku kata kedua. Namun apabila diminta untuk menyebut dua suku kata tersebut, responden masih gagal menyebutnya dengan betul. Kegagalan kanak-kanak menyebut suku kata terbuka ini akan mengakibatkan mereka sukar menguasai kemahiran membaca yang lebih sukar. Tinjauan awal mendapati 20% murid kelas 1 Mutiara gagal membaca perkataan yang mempunyai dua suku kata terbuka. Masalah kajian pula, seramai 6 daripada 30 orang murid tahun 1 Mutiara tidak dapat membaca perkataan dua suku kata terbuka dalam bahasa Melayu. Seterusnya, fokus kajian. Fokus kajian yang dilaksanakan melalui baca ke beca tertumpu pada 6 orang murid dari kelas 1 Mutiara. Alat bantu mengajar ini menggunakan kaedah fonetik dan terdapat unsur permainan dan ada gambar dan kad suku kata. Dengan bantuan guru, guru akan melazimkan sebutan dan membunyikan suku kata. Jadi kaedah ini tertumpu kepada asas kemahiran membaca suku kata terbuka. Melalui peperiksaan awal tahun, pemerhatian, terutama sekali ketika proses pengajaran dan pembelajaran, 6 orang murid ni gagal membunyikan atau membaca suku kata. Mereka juga tidak meninggalkan apa-apa jawapan dalam kertas peperiksaan. Ini membuktikan pelajar ini memerlukan
pemulihan dengan segera. Sebelum intervensi atau idea untuk melakukan intervensi ini, saya hanya menggunakan buku teks, buku latihan dan penerangan biasa, dan saya dapati murid tidak memberi perhatian. Mereka kurang berminat, dan sekiranya saya meminta mereka untuk membaca atau menjawab soalan, mereka akan kelihatan takut-takut dan tidak yakin. Saya sebagai guru, saya rasa benda ini tak sepatutnya dibiarkan, sebab mereka adalah pelajar yang, kalau kita kira, pelajar kampung lah, yang tinggal di kampung. Jadi akan latar belakang mereka, ibu bapa mereka seperti tidak mengambil berat lah dengan pengajaran anak-anak. Jadi untuk mengatasi masalah ini, sebelum ia berlarutan dan memberi kesan yang lebih kritikal, saya memperkenalkan kaedah baca ke beca untuk menarik perhatian pelajar pemilihan ini kerana adanya unsur permainan, dan mereka juga akan aktif dalam kelas serta ada gambar dan bantuan guru yang lebih berfokus kepada mereka. Kajian ini terdapat dua objektif. Yang pertama ialah mengukur kemahiran murid membaca perkataan dua suku kata terbuka. Yang kedua pula ialah mengukur keberkesanan intervensi baca ke beca terhadap kemahiran murid membaca perkataan dua suku kata terbuka. Kajian ini terdapat dua persoalan. Persoalan pertama adalah, adakah murid mahir membaca perkataan suku kata terbuka? Yang kedua ialah, adakah intervensi baca ke beca memberi kesan kepada kebolehan murid untuk membaca perkataan yang mempunyai dua suku kata? Seterusnya adalah sasaran kajian. Kajian ini difokuskan kepada 6 daripada 30 orang murid Satu Mutiara Sekolah Kebangsaan Bukit Tiu. Responden kesemuanya berusia 7 tahun dan terdiri daripada 4 murid lelaki dan 2 murid perempuan. Kesemua murid berbangsa Melayu. Mereka bersikap seperti membencikan diri dan tidak memberi perhatian semasa belajar di dalam kelas. Secara keseluruhannya, semua responden datang daripada keluarga yang mempunyai taraf akademik dan ekonomi yang rendah dan mendiami rumah di sekitar kawasan sekolah. Namun begitu, responden ini senang diurus dan tidak banyak memberikan masalah serta senang dikawal. Teori yang digunakan dalam kajian tindakan ini adalah teori behaviorism, iaitu teori pelaziman operan yang diasaskan oleh Edward Thorndike. Pembelajaran pelaziman operan merujuk kepada sesuatu bentuk pembelajaran seseorang yang menggunakan sesuatu gerak balas yang kukuh dan tetap yang dipilih daripada beberapa gerak balasnya. Tokoh tersebut berpendapat hubungan dapat berlaku berdasarkan 3 bentuk hubungan pembelajaran, iaitu bilangan kali latihan atau law of exercise. Beliau berpendapat pertalian rangsangan dan gerak balas bertambah kukuh apabila latihan aplikasi dan aktiviti pengukuhan diberi. Seterusnya, keadaan kesediaan individu atau law of readiness, iaitu pelajar sedia belajar. Yang mana mereka mendapat rangsangan, maka pembelajaran berkesan. Manakala jika pelajar belum bersedia atau dipaksa belajar tanpa rangsangan, maka pembelajaran tidak berkesan. Akhir sekali, law of effect, yang mana pertalian rangsangan dan gerak balas bertambah kukuh bila ada kesan pengalaman yang menyeronokkan dan diulang, dan jika pengalaman itu kurang baik, pertalian akan lenyap. Kesimpulannya, pembelajaran adalah proses cuba dan ralat, iaitu trial and error atau memilih dan menghubung-kaitkan. Dapatlah dilihat bahawa teori ini digunakan dalam alat bantu mengajar bijak spin, yang mana alat tersebut akan menimbulkan rasa seronok, dan kami berharap ia juga akan memberi pengajaran yang berkesan kepada pelajar. Latihan juga dilakukan berulang-ulang menggunakan alat bantu mengajar Tenggo, yang mana pelajar perlu berpasangan, dan kami berharap ia membantu mereka untuk tidak merasa bosan dan kekal aktif lah. Assalamualaikum, nama saya Nabila Ulfa binti Muhammad Sabudin.
Saya akan membentangkan berkaitan dengan penilaian yang dicadangkan melalui intervensi kami iaitu baca ke beca. Pertama adalah melalui kaedah pemerhatian. 10 item soalan akan dikemukakan kepada 6 murid sebagai responden berkenaan dengan 2 suku kata terbuka. Seperti contoh, saya suka baca. Kesemua item ini akan diperhatikan dan dicatat sebagai senarai semak pemerhatian. Kaedah ini juga dilakukan sebelum dan selepas pelaksanaan aktiviti intervensi. Yang kedua adalah melalui temu bual. Melalui kaedah temu bual ini, kami menyoal 5 soalan berstruktur kepada 6 murid sebagai responden. Soalannya adalah, adakah kamu boleh membaca 2 suku kata terbuka seperti contoh yang diberikan, iaitu saya suka baca. Jawapannya perlulah ya atau tidak. Kaedah ini juga dilakukan sebelum dan selepas pelaksanaan aktiviti intervensi baca ke beca. Dan yang ketiga adalah analisis dokumen. Melalui kaedah analisis dokumen ini, kami akan melihat kepada penilaian lembaran kerja dan hasil pemakahan ujian. Kami menetapkan 3 tahap kategori iaitu lemah, sederhana dan cemerlang. Penilaian ini juga akan dilakukan sebelum dan selepas pelaksanaan aktiviti intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Inayah binti Abdul Manaf, nombor matrik kad P122606. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan membentangkan tentang intervensi-intervensi yang kami ingin cadangkan dan akan laksanakan. Intervensi yang pertama yang kami telah bincangkan dan akan laksanakan, kami namakan sebagai bijak spin. Bijak spin adalah merupakan sebuah roda putar yang memfokuskan kepada aspek perkembangan bahasa kepada murid-murid yang mempunyai masalah mengeja, di mana roda putar tersebut adalah satu permainan yang mempunyai kombinasi beberapa gambar dan juga suku kata pertama dan suku kata kedua. Berikut adalah contoh roda putar ataupun bijak spin yang kami akan bina bagi intervensi pilihan kami. Cara aplikasi ataupun pelaksanaan permainan bijak spin ini adalah murid yang bermasalah dalam mengeja daripada satu mutiara akan dikumpulkan terlebih dahulu bersama-sama guru. Murid akan bermain permainan ini secara berpasangan dan secara bergila-gila. Namun pasangan itu adalah berdasarkan pilihan mereka sendiri. Seterusnya, guru akan memulakan permainan dengan memutar terlebih dahulu bijak spin tersebut bagi pilihan gambar. Setelah memilih gambar, murid yang pertama akan melihat gambar dan memilih mencari serta memutarkan bijak spin tersebut bagi suku kata yang pertama. Selepas menjumpai suku kata yang pertama, murid yang kedua pula bagi pasangan yang pertama akan memutarkan bijak spin tersebut bagi suku kata yang kedua. Selepas menjumpai dua-dua suku kata, kedua-dua orang murid tersebut akan mengeja, membacakan dan membunyikan perkataan tersebut sama ada ia tepat ataupun tidak berdasarkan pilihan gambar. Contohnya, sekiranya guru telah memutar dan memilih buku sebagai pilihan gambar, jadi murid yang pertama haruslah mencari suku kata yang pertama iaitu bu. Selepas menjumpai, murid yang kedua pula
akan berfikir, mencari dan memutarkan bijak spin tersebut bagi suku kata yang kedua iaitu ku. Selepas menjumpai suku kata bu dan juga suku kata ku, mereka berdua akan bersama-sama mengeja, membaca dan membunyikan perkataan sama ada adakah ia bersesuaian dengan pilihan gambar ataupun tidak. Melalui permainan ini, kami yakinlah bahawa murid dapat mengeja, membaca serta membunyikan suku kata dengan betul. Bagi intervensi yang kedua yang kami akan laksanakan, permainan ini kami namakan sebagai Tango. Tango adalah kata singkatan bagi perkataan touch and go, di mana permainan ini masih lagi akan memfokuskan kepada aspek perkembangan bahasa dengan mencantumkan flashcard suku kata berdasarkan gambar. Namun, seperti konsep touch and go, murid perlulah berfikir dan bertindak secara pantas. Cara pelaksanaan bagi permainan Tango ini, guru akan meminta 6 orang murid yang bermasalah daripada satu mutiara untuk berdiri di hadapan kelas untuk bermain. Manakala rakan-rakan yang lain yang tidak terlibat akan menjadi sokongan dan juga meraihkan murid-murid yang akan bermain. Okey, guru akan meletakkan dahulu satu flashcard bergambar di hadapan kelas dan campuran-campuran flashcard suku kata yang pertama dan suku kata yang kedua di atas whiteboard. Kemudian, murid secara berseorangan dengan pantas akan mencari dan memilih suku kata yang pertama dan menampal di bawah gambar tersebut. Selepas melekat suku kata yang pertama, murid yang seterusnya akan berlari, mencari dan menampal suku kata yang kedua bagi melengkapkan perkataan. Permainan akan diteruskan sehingga semua flashcard bergambar habis digunakan. Melalui permainan ini, kami yakin bahawa murid dapat berfikir, membaca dan membunyikan suku kata sambil memupuk keyakinan murid ketika melakukan aktiviti bersama rakan-rakan. Itu sahaja daripada saya mengenai 2 intervensi yang kumpulan kami akan laksanakan bagi kajian tindakan pilihan kami iaitu beca ke baca. Terima kasih. Berikut ialah jadual pelaksanaan kajian untuk subjek Bahasa Melayu kelas 1 Mutiara. Jadual kelas adalah bermula pada hari Selasa 1 Jun 2023. Seperti yang kita lihat dalam slide, pada minggu yang pertama kami akan merancang strategi waktu melaksanakan kajian dan mengumpul data. Pada waktu ini, pemulihan berdasarkan pencapaian mereka dilakukan. Kami juga akan mendapatkan persetujuan daripada kajian dan juga ibu bapa mereka. Pada minggu yang kedua, bermula pada 8 Jun 2023, kami akan melaksanakan sesi PDPC Bahasa Melayu tanpa menggunakan kaedah baca ke beca dan memberi ujian lisan dan temu bual kepada murid. Pada waktu ini, pengumpulan data melalui pemerhatian dicatat dalam refleksi rancangan pembelajaran harian. Pada minggu yang ketiga, bermula 15 Jun 2023, kami akan melaksanakan sesi PDPC Bahasa Melayu menggunakan alat bantu mengajar iaitu roda bijak spin. Pada waktu ini, pemerhatian terus dilakukan dan dicatat ke dalam refleksi harian. Berikut pada minggu yang keempat bermula 22 Jun 2023, kami akan melaksanakan intervensi PDPC Bahasa Melayu menggunakan alat bantu mengajar Tango. Pada waktu ini, pemerhatian terus dilakukan dan dicatat ke dalam refleksi harian. Pada waktu ini juga, kami akan menemu bual murid untuk mengukur keberkesanan intervensi.
Dan pada minggu yang terakhir, iaitu minggu kelima bermula 29 Jun, kami akan menganalisis dapatan sepanjang 4 minggu kami menjalankan intervensi. Kami akan mengemas kini hasil analisis dapatan dan menyemak. Kami juga akan menyediakan draft laporan kajian tindakan kami. Salam sejahtera, saya Nurul Amira binti Nordin, P124129 akan menerangkan mengenai anggaran perbelanjaan untuk kedua-dua aktiviti kami, iaitu roda bijak spin dan juga Tango. Untuk kedua-dua aktiviti ini, anggaran perbelanjaan merangkumi 7 jenis bahan, iaitu pertama mounting board A3, kedua Eva foam, ketiga kertas warna, keempat laminating film, kelima velcro, keenam board berwarna dan ketujuh adalah pin penyambung. Untuk kedua-dua aktiviti ini, kebiasaannya bahan-bahan bantu mengajar telah disediakan di dalam bilik pemulihan, namun kami menyediakan anggaran sekiranya bahan-bahan ini tidak tersedia. Untuk roda bijak spin, mounting board akan dipotong mengikut kesesuaian. Satu bulatan besar dan dipotong dan satu lagi bulatan kecil. Manakala Eva foam pula akan dipotong sama saiz dengan mounting board yang bulatan besar. Eva foam yang dipotong perlu dipotong mengikut saiz kecil dan menggunakan kertas warna supaya huruf tersebut boleh dilihat sekiranya Eva foam tersebut diputarkan. Huruf pula dicetak dan dilaminate supaya tahan lama. Velcro akan dilekatkan supaya huruf boleh dicabut dan diukur dari semasa ke semasa. Roda bijak spin memfokuskan kepada murid memutar gambar rajah dan mengenal huruf serta sebutan melalui kaedah fonetik. Manakala Tango pula merupakan intervensi kepada roda bijak spin.